Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya dalam slot menengah rendah untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Jadi, Cikgu Sarifah, Ya, untuk saya. segmen kali ini, apa yang akan kita kongsikan kepada penonton di rumah? Okey, untuk segmen ini, cikgu akan menerangkan tentang rangka perancangan projek. Okey. Baik. Jadi murid-murid kita akan cover yang ini tentang perancangan projek. Bagaimana nak merangka perancangan projek. Cikgu akan terangkan. Boleh kita teruskan, Ifan? Silakan, Cikgu. Okey, jadi dalam merangka perancangan projek kita ada 3 langkah utama. Okey, ini mesti dipatuhi untuk mengelakkan kita punya projek jangka masa dia jadi panjang. Okey, yang pertama sekali ialah kita perancangan projek. Yang kedua, kita perlu ada penjadualan. Yang ketiga, kita perlu ada pengawalan. Baik. Okey, kita akan lihat satu persatu 3 langkah utama ini. Jom Okey. kita. Seterusnya boleh, Ifan? Boleh, Cikgu. Okey, seterusnya. Jadi, kita tengok yang pertama dulu. Langkah pertama ialah perancangan projek. Perancangan projek yang baik, kita dapat memastikan 3 perkara ini terjadi. Yang pertama, kita lihat objektif kita tercapai. Yang kedua, kita mengelakkan pembaziran sumber. Baik. Okey, dan yang ketiga ialah kita boleh mencegah gangguan. Okey, jadi 3 perkara ini kita perlu rancang untuk mengelakkan berlakunya gangguan dan juga pembaziran sumber. Sumber ni banyak jenis ya, Ifan? Antaranya, Cikgu? Antaranya ialah apa dia? Agak-agak. Kita boleh ada kos, duit, bahan bahan dan sebagainya. Okey, jadi kita akan lihat satu persatu. Okey, seterusnya boleh, Ifan? Silakan, Cikgu. Okey, seterusnya Okey. Okey. Okey, seterusnya sorry. Seterusnya, dalam perancangan projek tadi, setiap projek yang kita nak buat mesti ada seorang pengurus sebenarnya. Seorang pengurus, okey. Dalam ini cikgu nak lantik Ifan, boleh jadi pengurus. Irfan jadi pengurus, boleh. Okey, pengurus tadi kan nak buat projek kan? Betul. So sekarang ni cikgu nak lantik Ifan sebagai pengurus. Jadi projek. kita lantik pengurus projek. Apa tugas Irfan, Cikgu, sebagai seorang Ya, pengurus kita nak projek tengok ni? satu-satu ya. Okey, kita ada 4 tugas utama pengurus projek sebenarnya. Yang pertama ialah penentuan utama. Yang kedua, kita ada penentuan sub utama. Yang ketiga, kita ada pengelolaan aktiviti dan yang terakhir ialah matriks organisasi atau pasukan. Jadi kita nak lihat apakah perincian tugas ni sebenarnya. Betul. Ifan boleh agak tak apa benda perincian tugas bagi setiap sebab ini kali pertama Irfan nak buat projek ni, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh jelaskan dulu? Ya, jadi silakan. kita sekarang ni cikgu nak tengok pengetahuan sedia ada murid. Okey, boleh. Tak ada masalah. Boleh tak kita nak lihat apa murid-murid kita ni? Murid-murid cikgu ni pun nak cakap apa agaknya tugas Ifan. Betul. Siapa boleh kongsikan, silakan. Siapa nak kongsikan? Okey, boleh? Siapa nak kongsikan? Apakah tugas Abang Irfan sebagai seorang pengurus projek? Kalau, okey, cikgu nampak kalau angkat tangan. Okey, kalau boleh teruskan? Okey, apa produk, siapa pelanggan, tempoh masa, kos, kuantiti dan kualiti. Okey, yang mana kalau terangkan tu? Untuk yang mana satu tu ya? Ada 4 tu. Yang mana satu kalau? Yang utama tu. Penentuan utama ke? Yes. Okey, betul tak kita kita tengok betul tak? Okey. Ya. Jadi yang ini apa produk nak buat sebenarnya? Jadi pengurus projek dah tetapkan apa projek yang kita nak buat. So di sini betul kalau terima kasih. Okey, next kita tengok tugas yang kedua, perincian tugas yang kedua apa dia? Siapa tu? Okey, Tash. Silakan, Tash. Teruskan, Tash. Penentuan sub utama menentukan pembahagian tugas kepada ahli kumpulan secara lebih terperinci. Okey, menentukan tugas ahli kumpulan. Sebab apa? Sebab dalam kita membuat sesuatu projek, mesti ada kumpulannya. Betul. Bukan Ifan seorang yang buat. Sebab Irfan mengurus. Jadi ada orang lain yang ingin sama-sama untuk kita siapkan projek tu. Ya, betul tu Ifan. Betul, sangat betul. Okey, seterusnya. Yang ketiga, siapa yang nak cuba lagi? Pengelolaan aktiviti. Gavin. Silakan. Okey. Pengelolaan aktiviti. Sub utama perlu menyusun sumber dan tenaga kerja dengan teratur dan mengenal pasti keperluan.
Dia mengenal pasti keperluan tadi. Nampak tak? Okey. Jadi ini di antara tugas-tugas Ifan. Dan yang terakhir, cikgu rasa ada seorang lagi anak murid cikgu yang tak bercakap lagi. Betul tak, Ifan? Betul, ada seorang lagi cikgu. Boleh tak? Boleh kongsi tak agak-agak? Apa dia? Perkongsian yang boleh diberikan. Liana. Silakan, Syahirah. Matris organisasi atau pasukan. Pembentukan pasukan kerja. Okey, nak bentuk pasukan kerja. Ifan kena cari pasukan kerja untuk membuat satu projek. Jadi ini pasukan kerja Ifan tahu. Ini pasukannya. Baiklah kalau boleh. macam tu cikgu. Senanglah kerja Ifan sebab Ifan tahu mereka ni semua hebat-hebat belaka. Ya, okey. Seterusnya boleh Ifan? Silakan. Kita teruskan ya. Okey, yang kedua ialah dari segi penjadualan. Penjadualan ni sangat penting sebab apa? Sebab dia adalah penjadualan dari segi masa. Tempoh masa sesuatu projek ini mesti ditetapkan untuk mengelakkan berlakunya pembaziran sumber tadi. Okey, kita tengok satu persatu. Ini tujuan kita membuat penjadualan. Okey, cikgu nak tanya anak murid boleh? Boleh cikgu. Okey, seterusnya. Mereka pasti bersedia. Siapa yang nak jawab? Okey, selain daripada mengelakkan kerugian masa, okey Gavin. Silakan Gavin. Mengelakkan pembaziran atau pemborosan. Okey, mengelakkan pembaziran atau boros lah. Jangan boros, jangan bazir jangan cikgu. boros, membazir. Okey, seterusnya. Siapa? Okey. Tash dulu. Mana satu? Liana ke Tash? Okey, Liana nak jawab dulu. Okey. Silakan Liana. Mengawal sumber tenaga pekerja. Okey, mengawal sumber tenaga pekerja. Okey, seterusnya last. Okey, last. Okey, Tash. Mengurus bahan mentah secara sistematik. Okey, menguruskan bahan mentah secara sistematik. Okey, dapat tak? Dapat cikgu. Dapat Inilah setakat kepentingan ni. untuk kita membuat satu penjadualan. Ya, untuk kita penjadualan. mengelakkan pembaziran dan juga tak nak ada masalah yang berlaku ketika kita menyiapkan projek lah. Okey, Ifan ada tak nak bagi tanda love ke kat murid kita? Mestilah cikgu sebab diorang dah jawapan dapat yang jawab diberikan tadi kan? semua betul-betul belaka. Okey. Jadi Ifan nak bagi senyum dengan ada hati di mata. Okey, sama. Senyuman Cikgu pun yang bagi manis senyum. untuk anda semua. Okey, Tahniah Ifan ucapkan. Okey, seterusnya boleh Ifan? Silakan cikgu. Okey, ini adalah penjadualan ni kita boleh buat dalam dua cara Ifan. Yang pertama melalui blok hubungan melalui aktiviti. Blok rangkaian hubungan melalui aktiviti. Apa dia? Iaitu hubungan di antara dia berperingkat dari satu blok ke satu blok. Okey. Kita tengok apa dia. Okey, ini peringkatnya dalam kita blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Kita ada konsep. Mula-mula nak bincang konsep Bincang dulu juga apa yang kita nak buat. Ya, konsep macam mana. Contohnya dekat depan Ifan tu, kalau kita nak buat lampu meja macam yang Ifan tunjuk tadi tu, okey, dalam itu kita ada konsep dia. Di situ ialah konsep, kita gunakan konsep kekisi. Kekisi. Ada ruang nampak di antara itu. Okey, kemudian ada lakaran idea. Okey, di depan itu juga ada lakaran idea. Okey, dan kita membuat idea lah. Kemudian di sini nampak tak ada milestone. Milestone ni apa cikgu? Kita nak tengok apa dia milestone. Milestone ni ialah penanda atau perkara yang bakal berlaku mengikut urutan. Itu kita namakan dia sebagai milestone. Okey, seterusnya ialah carta bar. Penjadualan tadi kita boleh buat dengan dua cara. Satu melalui blok hubungan aktiviti tadi dan kedua ialah melalui carta GAN ataupun carta bar. Okey, yang ini nanti cikgu terangkan seterusnya nanti. Boleh. Okey, jadi next, yang terakhir iaitu pengawalan. Kita mesti ada, setiap proses itu mesti ada pengawalan supaya tidak berlakunya pembaziran tadi. Kita kawal kualiti, belanjawan dan juga kos. Okey, jadi apa tujuan peringkat pengawalan ni? Okey, yang pertama ialah semua aktiviti dilakukan secara optimum. Okey, seterusnya ada tak murid-murid yang nak bantu cikgu? Ada 3 lagi. Apakah tujuan peringkat pengawalan ni? Silakan. Siapa nak jawab cikgu? Semua kat tangan tu. Kalok. Okey, Kalok dulu silakan. Kita bagi Kalok. Okey. Mengenal pasti sumber yang diperlukan. Okey, betul tak? Cikgu dah bagi jawapan satu lagi. Dah bagi jawapan satu lagi pula. Okey, tak apa. Tapi betul ke tidak cikgu jawapannya tadi? Tapi betul jawapan Kalok tu. Okey, betul. Okey, seterusnya betul. Pasti sumber yang diperlukan. Last sekali. Yang last apa dia? Ada?
Yang Ada tak? terakhir, okey. Okey, Gavin nak jawab. Silakan Gavin. Okey, seterusnya. Perubahan penjadualan dilakukan jika ada perubahan atau pembaharuan pada projek. Okey, betul jawapannya. Jadi keempat-empat ini adalah tujuan peringkat pengawalan. Okey. Baik. Baiklah. Kita nak buat sikit aktiviti, boleh? Aktiviti? Irfan dah tak sabar sekarang ni. Jom cikgu, aktivitinya apa Okey, tu? Irfan bantu cikgu. Murid-murid Boleh. juga boleh buat aktiviti ini. Yang pertama dekat atas meja. Nampak tak Irfan? Atas Okey. meja semua kita ada projek. So Baik. murid-murid dikehendaki memilih satu projek masing-masing dan membuat apakah langkah-langkah untuk membuat perancangan projek tadi. Baik. Boleh murid-murid? Ada 3 kan cikgu tadi? Ya, ada 3. Betul tu Irfan. Jangan lupa ada 3. Ada 3. Okey, murid-murid dah sedia? Okey, murid-murid boleh tulis dekat kertas. Abang Irfan boleh tampal dekat apa tu? Dekat board tu. Okey, boleh. Kita tengok satu-satu, boleh? Boleh cikgu. Okey, seterusnya langkah kedua dah boleh mula. Okey. Okey, seterusnya letak dulu. Letak tak dulu. boleh tiru. Okey, baik. Okey, murid-murid dah sedia, dah lukis, dah buat. Okey. Okey, Ifah pun akan buat juga di sini. Okey, letak dulu. Okey, A perancangan projek, B penjadualan dan C adalah pengawalan. Okey. Dapat tak? Dah, Betul cikgu. tak? Sama lah cikgu. Kita tengok apa murid-murid buat. Boleh kita lihat dulu kita jawapan lihat yang mereka apakah siapkan murid-murid di sini. Okey, semua boleh angkat tak? Abang Irfan boleh tengok. Okey. Semak sama-sama boleh tak? Jom kita semak dulu cikgu. Kita semak dulu. Okey. Siapa yang salah, kita tak bagi dia bintang. Bintang. Kita tengok dulu jawapan sepintas lalu cikgu. Okey. Okey. Rasanya keempat-empat nama cikgu ni betul belaka lah Ya, cikgu. betul. Tapi walaupun betul, boleh tak kita minta dia terangkan sedikit? Mestilah boleh. Okey. Kan? Okey, jom. Okey, siapa nak terangkan? Mengenai aktiviti tadi. Boleh, siapa yang nak terangkan? Sila. Kalau Cepat, angkat tangan. seorang saja dulu kita cuba. Okey, Tash. Silakan Tash. A ialah perancangan projek. Okey, Tash Iaitu boleh angkat sikit bagi nampak. Apa yang Okey. Tash buat tu, Tash. Dan sambil terangkan kepada kami di sini. Okey, boleh Tash? A ialah perancangan projek, pelantikan pengurus projek. B ialah pengawalan, anggarkan masa menyiapkan projek. C ialah pengawalan, mengawalkan dilakukan sepanjang proses menyiapkan projek. Sumber kuas kualiti Dan belanjawan. Okey. kualiti belanjawan. Baik, terima Okey. kasih Tash. Okey, Tash. Nampaknya jawapan yang diberikan tu rasanya macam cukup. Cikgu rasa macam Ya, mana? betul. Macam cukup dan lengkap. Memang lengkap lah ya. memang lengkap Okey. kan? Jadi cikgu Okey. nak bagi bintang ke sekarang ni? Yelah, mestilah. Mestilah. Okey, jadi Abang Irfan kan? nak bagi okey. 2 bintang okey untuk semua yang berjaya menjawab soalan cikgu tadi. Okey. Baiklah. Baiklah, sekarang ni seterusnya boleh kita teruskan? Seterusnya cikgu silakan. Okey, seterusnya. Jadi di sini walaupun murid-murid boleh menerangkan, kita nak buat sedikit cikgu nak tahu sedikit apakah yang murid-murid dapat. Sama ada mereka betul-betul faham ke tidak kan? Ya, betul. Okey, Kita silakan, mesti cikgu. ada satu pengukuhan untuk murid-murid. Okey, seterusnya. Jom kita. Kita tengok. Okey, seterusnya ini soalan pengukuhan cikgu. Okey, semua murid-murid boleh tengok. Irfan juga kena jawab. Ifan pun kena jawab juga. Ya, Boleh. sebab pengurus projek ni saya sebagai ketua tau. Baik. Okey, Ifan kena tahu juga bagaimana Okey, caranya. jadi seterusnya kita Okey. tengok. Soalannya Jom. ialah susun rangka perancangan projek mengikut keutamaan. Jadi Okey. empat-empat ni kena jawab dulu. Irfan menjawab, baru kita semak jawapan. Okey, Adakah boleh, betul tak ada ataupun masalah. salah. Boleh? Baik, Ifan akan Okey. jawab dulu di sini. Okey, Ifan boleh akan lihat jawab. dulu. Lihat dulu. Okey, susun rangka perancangan ini mengikut keutamaan. Yang mana dulu? Okey. Boleh yang Ifan mana dulu? sebutkan secara lisan, cikgu? Boleh, boleh. Okey, baiklah. Yang pertama adalah perancangan projek. Okey. Okey, yang kedua penjadualan dan terakhir kita kena buat pengawalan untuk mengelakkan kerugian dan juga pemeziran sumber, cikgu. Ya, bagus Irfan. Betul Okey. tak? Tapi tak tahulah betul tidak. Kita lihat dulu. Sebab kita lihat dulu. Jawapan Pelajar-pelajar. anak murid, cikgu. Okey. Seterusnya. Okey, murid-murid boleh jawab? Siapa Okey. nak cuba jawab? Okey, Gavin dulu. silakan. Gavin dulu. Okey, yang pertama ialah perancangan projek, yang kedua ialah penjadualan, yang ketiga ialah pengawalan.
Okey. Baik. Jawapan dia sekejap lagi tau. Boleh? Sekejap lagi? Ah. Okey, maknanya kita nak bagi sedikit suspense lah kat sini. Ya, ya, betul. okey. Sebab semua kena jawab dulu, baru adil, baru kita nak, sebab nanti di akhirnya murid ni kita nak tahu siapakah yang cemerlang ataupun siapa yang tahap penguasaannya bagus. Okey, kalau itu kita boleh bagi mereka untuk jawab lagi? Ya, betul. Silakan. Okey. Siapa nak jawab lagi? Liana. Silakan Liana. Okey, Liana dulu. Yang pertama, perancangan projek. Yang kedua, penjadualan. Yang ketiga, pengawalan. Okey. Kita ada lagi dua Seorang orang lagi, murid. cikgu. Seorang lagi Seorang boleh? lagi. Okey. Seorang lagi boleh? Siapa? Kalok. Tadi Kalok angkat tangan. Kesian dia. Cikgu bagi peluang dekat Kalok. Okey. Okay, yang first, Okey, apakah jawapan kalau dia? perancangan projek. Yang kedua, penjadualan. Yang ketiga, pengawalan. Okey, kita cikgu. tengok jawapan dia. Betul tak? Okey, nombor 1 perancangan projek. Penjadualan, yang ketiga pengawalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Semua betul dan kita ada dapat berapa bintang? 3 bintang cikgu. Cikgu bagi 3 bintang untuk 3 semua. bintang. Okey. Okey. Baik, terima kasih cikgu atas perkongsian untuk segmen kali ini. Jangan ke mana-mana sebab kita dapat berehat seketika. Selepas ini banyak lagi perkongsian. Jadi jangan lupa untuk bersama kami di Didik TV KPM selepas ini.